أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Saudara Hafiz selaku moderator kita pada malam ni, khususnya Al-Fadhil Ustaz Syafi Yusof Ghani, yang dihormati kumpulan Hijaz yang bersama dengan kita malam ni, barisan kepimpinan Seriti, guru-guru Seriti, khususnya sahabat-sahabat muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah malam ni Allah himpunkan kita dalam satu program yang sangat agung, sangat barakah insya-Allah, mudah-mudahan. Yang mana malam ni tadi saya dengar Al-Fadhil Ustaz Syafi Yusof Ghani dah berikan sedikit pengasihan pada sahabat-sahabat, pada ayah ibu-ibu sekalian berkaitan dengan baginda SAW. Dan saya tak bercadang untuk bercakap panjang pada malam ni. Cuma malam ni saya nak kongsi satu perkara yang berkait dengan apa yang Fadhil Ustaz Syafi sebut sebentar tadi. Nak sambung sikit lagi lah. Kalau kita tengok sekarang ni dalam dunia, pada hari inilah kalau kita tengok dalam dunia secara umumnya, kalau kita tengok dalam Malaysia secara khususnya, dan kalau kita tengok dalam negeri Pulau Pinang secara khususul khusus, maksudnya lebih spesifik lagi, Allah Subhanahu Wa Taala sedang balakan kita semua umat Islam hari ini dengan satu bala yang sangat besar. Kita hari ini ditimpa satu bala yang sangat besar. Tapi yang sedihnya, umat Islam hari ini tak sedar kata ini bala. Dia rasa tak ada apa. Dia rasa macam biasa. Dia rasa benda ni tak ada masalah apa. Sedangkan bala yang sedang menimpa umat Islam hari ini, bala ni lah yang menyebabkan bala-bala lain semua datang pada kita. Saya buat contoh simple lah. Bila sebut kata bala, manusia akan nampak gempa bumi ni bala. Biasalah, gempa bumi bala. Apa nama tanah runtuh macam yang berlaku baru ni di Genting Highland, tu bala. Apa harga barang naik, itu bala. Betul kan? Saya tak setuju nampak gaya. Betul kan? Lepas tu kita tengok apa ekonomi teruk, ini bala. Duit ringgit, harga ringgit jatuh apa semua, ini bala. Betul, ini semua bala. Tapi kita tak perasan bala-bala yang datang ni, semua bala yang ada ni, kadang sampai satu tahap hari ni, anak muda kahwin umur 2 minggu bercerai. Kahwin setahun bercerai, kahwin 2 tahun bercerai. Dan hari ini yang agak kita susah hati, hari ini satu budaya pula, orang tua-tua pula syok cerai. Umur 50-an, kira nak bercerai lah ni. Kenapa bala ni teruk sangat turun pada kita ni? Macam-macam masalah, macam-macam musibah. Rupanya bila cek balik, musibah yang menimpa kita semua ni berpunca daripada satu musibah yang paling besar. Tapi umat Islam hari ni tak perasan. Apa dia? Umat Islam hari ini lupa pada Nabi SAW. Itu ya. Inilah punca semua bala datang menimpa umat Islam. Dalil Ustaz, dalil. Dalil di dalam suratul A'raf, Allah Ta'ala bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ayat 33 tak silap saya. Balik boleh rujuk balik nah. Kalau silap minta maaf. Tak dance tadi. Nah, ni kira main kayuh ni. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan mengazabkan mereka. Allah sama sekali tak akan turunkan bala pada mereka selama mana kamu, wahai Muhammad, ada bersama dengan mereka. Kamu ada dalam tu, bala tak turun. Faham ayat tu? Nah, balik boleh tengok balik ayat tu nah. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tak akan turunkan bala selama mana kamu, wahai Muhammad, ada dalam tu. Sebab tu kita tengok Nabi SAW duduk di kota Mekah 53 tahun duduk di Mekah. Tapi sepanjang Nabi duduk di Mekah, selepas 40 tahun dilantik menjadi Rasul. Daripada lahir sampai umur setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sampai 25, 35, Nabi SAW duduk di keliling masyarakat Mekah yang waktu tu sembah berhala. Sembah Tok Kong 360, tapi bala tak turun. Kalau siapa perhati tengoklah, bala tak turun. Dan Nabi bersabda dalam satu hadis yang panjang hadis tu saya ringkas segala. Nabi sebut faddalallahu Quraisyan bi sab'i khisalin tu. Allah muliakan bangsa Quraisy dengan 7 perkara. Yang mana 7 ni bangsa lain seorang tak dapat. Sebelum Quraisy tak ada siapa pernah dapat. Lepas Quraisy pun tak ada siapa pernah dapat. Salah satu dia Nabi sebut nasarahum 'alal fil wa hum musyrikun. Allah Taala tolong orang Quraisy yang waktu tu belum lagi Islam.
Mereka musyrik, sembah Allah. Tapi Tuhan tolong mereka waktu Abrahah, tentera bergajah, serang kota Mekah. Tentera bergajah serang, Allah Ta'ala tolong. Padahal penduduk Mekah tu, boleh kata hampir majoriti, bukan semua. Majoriti sembah berhala. Tapi Tuhan tolong. Pasal apa? Pasal tahun tu, tahun baginda akan dilahirkan. Faham kan saya duduk cerita? Awak nampak senyap, nampak ke? Tak, sungguh. Ya. Fokus amboi. Kat aku sebelah fokus lagi. Kemai betul. Boleh faham poin saya tu, no? Sungguh. Nabi SAW berada di kota Mekah 53 tahun. Bala tak turun di Mekah. Bahkan Mekah jadi kota yang penuh dengan rahmat. Rahmat turun cukup banyak. Perniagaannya, majunya, hebatnya. Orang Mekah jadi orang yang diikutinya. Nabi SAW sampai di Madinah. Baca tengok. Ni saya nak buat contoh kata bala. Nabi SAW sampai di kota Madinah. Dulu nama Madinah ni Yathrib. Kan semua orang tahu. Nama Madinah sebelum ditukar namanya Yathrib. Yathrib ni kota yang penuh wabak. Dia kota penyakit. Sebab tu kalau kita mengaji sejarah. Sebab tu bila mengaji sejarah dia kena cantum. Cantum. Ayah Nabi SAW pergi meniaga di Syam. Semua dengar, semua faham, semua pernah dengar cerita tersebut. Meniaga di Syam. Balik daripada Syam, singgah di mana yang jatuh sakit tu? Singgah di Yathrib. Singgah di situ, jatuh sakit, meninggal. Meninggal di Yathrib. Dikebumikan di sana. Ibu Nabi SAW dengan baginda sekali waktu umur 6 tahun. Pergi ke Yathrib. Duduk di sana 2 bulan. Masa itulah Nabi belajar berenang. Sebab tu Nabi SAW pandai berenang. Nah, Nabi pergi ke di perkampungan di sana. 2 bulan duduk di Madinah, duduk di Yathrib. Dan Nabi belajar berenang di sana. Masa duduk di sana, ibu Nabi SAW, Sayyidatina Aminah binti Abdul Wahab, jatuh sakit. Sebab Madinah ni dia udara dia kotor. Balik ke Mekah, tak ada sampai Mekah. Sampai Abuak, meninggal. Sahabat-sahabat yang berhijrah ke kota Madinah, Sayyidina Abu Bakar sampai Madinah, sakit. Sayyidina Bilal bin Rabah sampai kota Madinah, sakit teruk. Hatta puteri Nabi SAW sendiri, Sayyidatina Fatimah, sampai Madinah, sakit. Tempat tu dia, bahasa mudah, kota wabak, kota sakit. Tapi cuba tengok bila baginda sampai. Itu yang saya kata, baginda bila ada, bala diangkat. Nabi SAW sampai di Mekah, saya ringkaskan ceritalah. Ada satu ketika, Nabi duduk dengan para sahabat ramai-ramai. Masa duduk dengan para sahabat, tiba-tiba nampak ada satu perempuan tua datang, baju hitam dengan tuanya, mari. Nabi tanya para sahabat, kamu kenal tak tu apa? Kenal tak? Ringkas. No? Nabi cakap bahasa Arab lah, saya translate Melayu Kedah. Melayu Penang. No? Kita terjemah lorat kita. Nabi tanya, kenal tak? Sahabat kata tak kenal. Nabi kata, tu humma, tu penyakit yang melanda kota Yathrib ni. Tu penyakit kota Yathrib. Allah Ta'ala jelmakan penyakit yang ada di kota Yathrib ni, kota Madinah ni, dijelmakan jadi satu orang perempuan yang tua pakai baju hitam tu. Dan Nabi SAW halau perempuan tu keluar daripada Yathrib, keluar daripada Madinah. Keluar tu. Dan minta maaf sekali lagi, saya minta maaf banyak-banyak. Perempuan tersebut, dia keluar pergi satu tempat. Yang mana tempat tu, sekarang ni masih ada di Arab Saudi. Dia ada lagi. Cuma saya tak ada nak buka mu'jam, nak tengok nama tempat tersebut. Dan tempat tu sekarang, ulama sejarah kata, orang-orang Arab Saudi sendiri sebut, kawasan tu lah ayak dia tak apa cantik. Dia agak beracun. Pasal apa? Pasal perempuan tu pergi duduk di kampung tu. Dan kampung tu sampai lah duduk ada lagi di Arab Saudi. Cuma kita tak ada lah duduk pergi ziarah kampung tu, tak ada lah. Tak ada lah tabung haji buat rombongan apa pun tak ada lagi lah. Kan? Tapi nak sebut kata, ayak di kampung tu jadi tak elok. Sebab apa? Perempuan tu pergi duduk di situ. Perempuan yang jadi penyakit tu. Dan bila Rasulullah SAW suruh perempuan tu keluar, kota Madinah selepas itu menjadi kota syifa, kota ubat. Sebab itu siapa yang di sini pergi Mekah, kalau kita pergi Mekah lah ada rezeki buat umrah ke, buat haji ke. Kadang-kadang kita pergi ke Mekah, kita pakai tu, apa nama tu? Mas, lupa lah. Tu pakai mas tu. Tapi kalau boleh bila kita sampai di kota Madinah, kalau boleh cabut mas tu. Mas tu cabut, duduk di Madinah buat macam ni. Tarik bayar udara kota Madinah tu masuk dalam badan. Kerana kota Madinah ni dia menjadi
udaranya di udara Madinah ni dia syifa, dia ubat. Dan dia akan kekal sebagai ubat kerana baginda sallallahu alaihi wasallam ada di sana. Dalil Ustaz, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali takkan turunkan bala selama mana kamu wahai Muhammad bersama dengan mereka. Understand? Faham ke saya duduk cerita? Boleh noh, insya-Allah. Baik. Habis tu Ustaz, sekarang ni baginda sallallahu alaihi wasallam sudah 1400 tahun meninggalkan kita. Betul? Nah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah wafat 1400 tahun lepas. Walaupun baginda telah wafat, mana-mana individu, dengar mana-mana individu, mana-mana keluarga, mana-mana masyarakat, mana-mana rakyat dalam negeri ataupun negara, mana-mana peringkat manusia ni, kalau mereka menghidupkan Nabi SAW, bala takkan turun. Maksud menghidupkan Nabi itu Ustaz, menghidupkan ajaran Nabi SAW. Kalau individu tersebut menghidupkan ajaran Nabi SAW dalam diri dia, bala takkan turun pada dia. InsyaAllah. Dia akan hidup dengan bahagia, bala takkan turun. Mana-mana keluarga, kalau dia hidupkan ajaran Nabi SAW dalam rumah tangga dia, dia jadi suami, dia buat macam mana Nabi ajak. Dia jadi isteri, dia buat macam mana yang Nabi pesan. Dia jadi anak-anak, dia ikut macam mana yang telah ditunjukkan oleh baginda. Dia jadi mak ayah, dia berkhidmat untuk keluarga, dia menjaga keluarga macam mana yang telah dipesan oleh baginda SAW. InsyaAllah, rumah tangga tu, dia bahagia, bala tak turun. Pasal Nabi SAW hidup dalam rumah tangga tu. Faham kan saya duduk cerita lah. Tunggu. Habis itu Ustaz, sama. Dalam masyarakat, sama. Bahkan dalam negeri, dalam negara pun sama. Bila baginda ada di dalam tempat tersebut, bala tak turun. Habis itu hari ini Ustaz, kenapa kita jadi suasana dalam keluarga, suasana dalam masyarakat, suasana dalam negeri, dalam negara, setiap sudut kehidupan kita, kenapa hari ini jadi serabut teruk sangat Ustaz? Jawapannya, kerana baginda SAW tidak ada. Itu ya. Ajaran Nabi SAW tak ada. Hilang. Saya buat contoh-contoh simple sudahlah. No, sikit kan. Jam pukul berapa? 11. Boleh berhenti lah? Sikit lagi? Sikit lagi boleh. Okey. Saya ambil satu dua contoh sudahlah sebab masa tak mengizinkan. Contoh simple. Kita ambil rumah tangga sudah. Nak ambil yang tinggi-tinggi boleh. Tapi kita ambil rumah tangga dulu. Antara perkara yang diajar oleh baginda SAW secara ringkaslah. Saya baru ni pergi mengaji berkaitan dengan mengenali karakter pasangan. Sajalah. Saya pun baru nak mengaji, baru nak kenal bini macam mana. Kan? Padahal menikah lama. Taklah lama sangat, baru masuk 2 angka baru tahun ni. Jadi walaupun baru masuk 2 angka, kadang-kadang biasalah kita berumah tangga, kadang-kadang ribut kuat, kadang-kadang putih beliung tengah laut, kadang-kadang layak patah. Jadi bila suasana macam tu, jadi kita pun belajarlah balik macam mana cara nak melayari bahtera rumah tangga, nak buat macam mana, apa yang silap, apa tak betul. Mengaji balik. Rupanya bila pergi mengaji, minta maaf sebut no. Rupanya bila kita pergi mengaji, baru tahu no. Ibu-ibu yang ada di sini, rupanya suami kita di rumah tu, mereka sebenarnya makhluk daripada planet lain rupanya. Sungguh, mereka sebenarnya makhluk daripada planet lain. Ayah-ayah yang ada di sini, kita yang jadi suami, rupanya isteri kita di rumah tu, dia orang pun sebenarnya makhluk daripada planet lain. Tak sama langsung. Tak sama langsung. Saya mengaji tu, balik-balik kira jumpa isteri, minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Pasal apa Ustaz? Sebab kita selama ni layan dia macam kita. Kita buat dia macam kita. Kita berurusan dengan dia macam kita. Rupanya dia orang makhluk yang lain tu. Saya buat contoh simpan. Contoh senang sudah. Ayah-ayah yang ada di sini, antara satu sifat yang semua orang perempuan sama. Sama aja semua orang perempuan. Mereka adalah satu makhluk yang sangat suka dipuji. Mereka sangat suka dipuji. Sebab itu kalau boleh ayah-ayah yang mana mari malam ni sunnah Nabi SAW. Sebab itu yang mana hadir pada malam ni, kalau boleh lepas ni, balik di rumah, duduk dengan isteri, pujilah. Duduk dengan dia, puji. Walaupun terpaksa. Puji sudah. Tengok dia pakai baju merah. Allah pahoi.
Segak betul hang apa Dia dengar segak tu dia kata, tu perli orang lah tu. Perli tu, dak apa memang segak apa tahulah kita ni tua. Orang lain nak kata tua, tu orang lain punya pasal apa Tapi bagi abang, kamu paling cantik sekali. Dia dengar buah tu, dia macam kembang biskut Mary. Tak ada apa pun dia syok. Bukan ada apa, rupanya dia mau macam tu ya. Puji dia syok kembar. Tengok dia masak. Sedap apa masak. Nikah sampai 30 tahun baru nak puji. Dulu abang tak tahu apa Lah abang tahu abang puji. Sedap sungguh apa Tu yang pada abang hang tengok ni. Dulu macam lidi lah hang tengok. Rupanya dia syok kita puji dia tu, dia syok. Dan ayah-ayah saya rasa tak silap. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian pernah mendengar baginda SAW panggil Sayyidatina Aisyah dengan apa panggilan apa? Ya Humaira. Itu kan pujian. Puji. Ni masuk live tak apalah kalau Pak Long tu dengar, minta maaf Pak Long tu. Saya pergi mengajak dia Sungai Petani. Ada satu Pak Long tu. Boleh cerita ke? Kita biar sikit tu. Pak Long tu, saya mengajak malam tu, saya bawa lah tajuk macam ni sajalah bawa malam tu. Bersempena dengan Maulidur Rasul juga. Habis kuliah tu, Pak Long tu mari dekat saya waktu makan. Pak Long tu kata, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz tu. Lain macam Pak Long. Dia kata Pak Long ni menikah dengan Mak Long 35 tahun dah. 35 tahun dah maksud lama tu. Tapi dia kata sepanjang 35 tahun ni, Pak Long tak pernah pun puji Mak Long. Kalau dia buat tak kena, Pak Long kata, dia buat tak betul, Pak Long marah. Tapi nak puji sekali, Pak Long tak pernah. Lepas tu, dia beralih kat saya, dia kata, Ustaz, lepas ni Pak Long nak puji. Lepas ni Pak Long nak start puji. Ustaz. Dia kata, Pak Long tak tahu. Kata, tak apa Pak Long, puji lah. Tak apalah, tak kat mana boleh puji, pujilah Pak Long. Rupanya pujian tu menggembirakan mereka. Betul tak orang perempuan? Ngaku kuat sikit, betul tak? Dengar. Puji lah, tak apa puji lah. Termasuk juga ayah-ayah yang mana ada anak perempuan, ibu-ibu ada anak perempuan. Ada anak perempuan sama juga, duduk di rumah sentiasa puji mereka. Tengok dia masuk dapur, Allah nak ayah ni rajin betul masuk dapur. Padahal masuk bersiam bawang. Tak apa, biar-biar lah. Masuk. Tengok dia pakai baju. Allah nak darah ayah ni segak betul. Kalau ayah muda, ayah mengorak dah ni. Biar. Rupanya dia seronok tu. Dan rupanya bila anak perempuan kita puji dia, kita sanjung dia, kita meletakkan dia pada satu kedudukan yang istimewa. Dia akan apa? Dia akan rapat dengan kita mak bapak. Dia akan hampir dengan kita mak bapak. Ada apa-apa pun dia akan bersama dengan kita mak ayah. Bila dia bersama dengan kita senang lah. Kalau mak ayah tak pernah puji langsung, tak pernah kata apa, silap puji tak pernah, tak ada puji langsung. Tapi kalau silap sikit kata apa kutuk, peli, kan, malas lah, anak dara sajalah, makan sajalah. Rupanya bila kita buat macam tu, dia keluar daripada rumah, kawan-kawan dia puji. Kawan-kawan dia puji dia. Silap-silap hari bulan, jantan lain puji dia. Akhirnya, dia seronok dengan dia, Pak. Tu ya. Awak yang senyap, nampak gaya? Faham maksud saya tu? Ni yang saya sebut tadi, di awal tadi. Hari ni kenapa bala turun banyak sangat kepada dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, bahkan dalam negeri dan negara. Jawapan mudah dia, kerana ajaran Nabi SAW hilang. Sebab tu malam ni bersempena dengan sambutan Mahrajan Ta'lim di Seriti pada malam ini, bersempena pula dengan bulan ni, bulan sambutan Maulidur Rasul SAW. Kita nak minta kalau boleh, hidupkan balik ajaran Nabi SAW dalam diri, hidupkan balik ajaran Nabi SAW dalam rumah tangga, hidupkan balik ajaran Nabi SAW dalam masyarakat, bahkan dalam negeri, dalam negara. Sama-sama kita hidupkan ajaran Nabi SAW. Kena start balik. Dan tempat untuk memulakan ajaran Nabi SAW selalunya di sekolah. Di sekolah. Tempat lain tak ada. Sebab dia mesti start dengan ilmu. Dia perlu dimulai dengan ilmu. Sebab tu bahasa mudah kita sebut, kita kena start menuntut ilmu semula, kena start kenal dengan baginda SAW semula, kena start cinta kepada baginda SAW semula. Macam yang Fadil Ustaz Syafi sebut awal tadi, baginda macam baginda manusia tapi laisa kal bashar.
Kena kenal balik dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Allah Taala akan turunkan rahmat kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negeri dan negara kita. Boleh noh? Insya-Allah noh. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil sedikit iktibar daripada perkongsian malam ni insya-Allah. Boleh? Ya noh? Okey, masa dah mencukupi. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan dia sendiri. Orang lelaki jangan lupa nah, balik lagi puji isteri walaupun terpaksa. InsyaAllah nah, pakat-pakat pujilah. InsyaAllah mudah-mudahan keberkatan turun dalam rumah tangga. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.